Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suryani Oxley dari JPM Labuan dan hari ini saya akan berkongsi satu kajian yang saya laksanakan pada tahun lepas yang bertajuk Teknik 12 Langkah Alternatif Bimbingan SIC Plus kepada guru dibimbing semasa pandemik COVID-19 di Labuan. Jadi pada tahun lepas, banyak institusi pendidikan termasuk sekolah, JPN semua terpaksa ditutup dan melaksanakan aktiviti dari rumah. Ya, guru melaksanakan PDP secara dalam talian, SIC Plus juga melaksanakan bimbingan secara dalam talian. Jadi semasa SIC Plus melaksanakan bimbingan secara dalam talian ini, ya, terdapat dua isu yang dihadapi, iaitu pertama ialah untuk mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai PDP yang dilaksanakan oleh guru, guru dibimbing. Dan yang kedua ialah untuk memberikan perkhidmatan bimbingan itu, ya, dalam memberikan respons yang tepat, yang relevan, yang diperlukan oleh guru dibimbing. Jadi sekiranya SIC Plus tidak mendapat maklumat yang lengkap mengenai PDP yang dilaksanakan, mana mungkin SIC Plus boleh memberikan bimbingan yang terbaik, ya, kepada guru yang dibimbingnya. Jadi inilah sebenarnya cabaran utama SIC Plus semasa melaksanakan bimbingan secara dalam talian. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka saya telah melaksanakan satu intervensi dalam menambah baik amalan melaksanakan bimbingan secara dalam talian ini. Dan intervensi ini saya namakan sebagai teknik 12 langkah. Jadi teknik 12 langkah ini sebenarnya dia berkonsepkan penulisan refleksi, ya, dan dalam teknik 12 langkah ini ia mengandungi 12 soalan yang akan memandu GDB itu dalam memberikan maklumat kepada SISC Plus. Dan maklumat yang diberi ini ditulis, ya, dalam bentuk refleksi. Dan penulisan refleksi ini guru akan type di dalam borang Microsoft Excel yang telah disediakan oleh saya lah, SIC Plus. Jadi dalam 12 soalan ini, selain daripada soalan, turut disediakan beberapa contoh penerangan untuk membantu GDB semasa mereka memberikan jawapan atau respons mereka kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Contoh dan penerangan ini amat penting bagi guru dibimbing kerana ada guru yang memilih untuk mengikuti aktiviti bimbingan secara dalam talian ini secara online, ya, dan ada juga yang memilih secara offline. Sebab itulah dalam teknik 12 langkah ini semuanya telah disediakan. Soalan tu ada penerangan dan ada contoh. Jadi kalau GDB tu memilih mengikuti aktiviti bimbingan secara online, live, akan lebih mudahlah kerana SIC Plus boleh menerangkan dan akan berlaku komunikasi secara live di situ. Tetapi sekiranya GDB memilih untuk mengikuti aktiviti bimbingan ini secara offline, maka GDB akan membaca sendiri 12 soalan ini, kemudian mereka akan reflect dan memberikan jawapan mereka lah. Tetapi semasa proses ini, aktiviti bimbingan itu tetap berlaku kerana GDB akan menjawab soalan 1 hingga 12 ini bukan secara sekaligus, ya, tetapi ada fasa-fasanya dan ia perlu dijawab secara berurutan. Bukannya boleh daripada soalan 1 terus melompat ke soalan 8, tidak. Okey. Jadi ini adalah soalannya. Okey, untuk fasa yang pertama, soalan 1 hingga soalan 4 ni, dia adalah berkisar tentang isu sahaja. Okey, antara soalannya ialah seperti apakah masalah saya?
Okey, apakah punca masalah ini? Apa bukti? Jadi, GDB akan memberikan jawapan mereka lah, ya, respons mereka dengan menaipnya di dalam borang Excel ini. Kemudian mereka akan hantar pada SIC untuk SIC baca dan beri respons lagi. Kemudian mereka respon lagi semula dan SIC respon lagi. Okey, jadi kalau GDB itu join aktiviti bimbingan online, prosesnya akan cepat selesai. Tetapi bila mereka memilih secara offline, aktiviti bimbingan ini akan lambat selesai, ya, kerana lepas mereka kirim, saya lagi balas, send. So kemudian it takes time juga untuk mereka jawab lagi, dan begitulah seterusnya, okey. Kemudian selesai fasa satu ni, setelah apabila mereka tahu isu sebenar masalah yang mereka hadapi, dan mereka boleh proceed ke fasa yang seterusnya, iaitu menjawab soalan 5 dan 9. 5 dan 9 ni, soalan 5 dan 9 ni semua berkisar tentang intervensi lah, yang bermula dengan tindakan, strategi, contoh, dan juga soalan 8 dan 9 tu ada sedikit kaitan dengan inovasi. Okey, kemudian proses yang sama juga mereka akan send pada SIC untuk direspons, kemudian mereka jawab lagi dan SIC jawab lagi dan seterusnya. Okey, selesai itu mereka pun akan melaksanakan intervensi itu di bilik di semasa mereka melaksanakan aktiviti PDP mereka, okey, dan lepas mereka selesai melaksanakannya, mereka akan masuk ke fasa yang ketiga, ya, di mana mereka akan menganalisis hasil tindakan itu dan kemudian membuat rumusanlah, juga melalui aktiviti refleksi. Okey, dan ini adalah contoh jawapan yang mereka tulislah setelah selesai mereka melaksanakan proses penulisan refleksi ini. Dan ini pula adalah contoh bagaimana SIC Plus memberikan respons. Okey, ada kalanya saya akan memberi respons secara bertulis, okey, saya akan type, tapi ada kalanya juga saya akan beri voice chat. Okey, terutama untuk part-part yang susah mau tulis kan, yang mesti mau diterangkan, okey. GDB pun sama, kalau mereka minta respons kan, kalau untuk benda yang susah tulis tu mereka akan send voice chat lah, dan begitulah proses yang seterusnya, okey. Dan daripada kajian ini, okey, saya dapat simpulkan, rumuskan, um, teknik 12 langkah ini alhamdulillah telah berjayalah membantu SIC Plus, ya, menyelesaikan isu yang SIC Plus hadapi semasa melaksanakan bimbingan dalam talian. Iaitu pertama tadi ialah untuk mendapatkan maklumat kan, dan yang kedua ialah memberi respons lah yang bermakna, ya, yang diperlukan oleh GDB. Okey, di mana dengan menggunakan teknik 12 langkah ni, semua maklumat yang diperlukan tu SIC boleh baca, boleh perolehi. Walaupun SIC tu tidak mengikuti sesi PDP yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Okey. Kemudian bila SIC dapat maklumat yang lengkap ni, maka mudahlah untuk SIC memberi respons, ya. Jadi bila respons tu pun adalah respons yang memang diperlukan oleh guru kan, sesuai dengan isu yang mereka hadapi, maka aktiviti ataupun sesi bimbingan dalam talian itu akan berlangsung dengan penuh bermaknalah, ya, untuk kedua-dua pihak. Dan yang lebih penting di sini ialah berlakunya kualiti peningkatan, ya, ataupun perubahan kualiti PDP yang dilaksanakan oleh guru-guru dibimbing ini, ya, di mana tidak lain tidak bukan akhirnya ia akan menjurus kepada peningkatan tahap penguasaan murid. Okey. Dan yang best sekali juga about this teknik 12 langkah, jawapan-jawapan yang guru ni tulis kan yang dalam 12 soalan tadi boleh
transformkan menjadi kajian tindakan. Mereka hanya perlu tukar soalan sahaja, okey, jawapannya tetap sama. Soalan saya macam contoh kan, apakah masalah saya, tukarkan dia kepada istilah dalam kajian tindakan iaitu pendahuluan. Kalau apakah punca masalah ini, dalam penulisan kajian tindakan dia akan tukar menjadi refleksi. Tapi isi di dalam tu dia tetap sama, adalah jawapan-jawapan yang guru sudah tulis dalam 12 soalan tadilah. So, akhirnya GDB akan tanpa menyedari ya, tanpa mereka sedari mereka ada satu kajian tindakan dan mereka boleh pilihlah untuk membentangkannya, ya. Dan, akhir sekali, isu yang dihadapi oleh SIC Plus, berjaya diselesaikan di mana akhirnya SIC berjaya melaksanakan bimbingan dalam talian dengan, berkesan. Dan, disebabkan itu, maka teknik 12 langkah ini juga, diangkatlah oleh, JPN Labuan sebagai satu, teknik untuk membantu membudayakan, eee, kajian tindakan dalam kalangan guru-guru di Labuan. Dan itu sahaja perkongsian dari saya. Sekian dan terima kasih.